Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya nak buat kelas gitar balik lah kan. Kita dah masuk untuk hari beberapa video memasak. Jadi hari ini tersambung balik kelas asas gitar lah ya. Kita dah sebelum ni belajar sedikit tentang scaling, major dan scaling minor, dan bagaimana penggunaannya dan bagaimana cari root note dia. Jadi dalam kelas hari ini saya nak tunjuk bagaimana kita boleh gunakan scaling yang dipanggil pentatonic. Bentuk dia simple, senang nak hafal, boleh dilatih dan versatile. Okey. Jadi saya nak tunjukkan dengan menggunakan bermula daripada bahagian tengah-tengah macam ni. Jadi saya suka ambil A. Pasal apa? A ni saya senang tunjukkan bentuk dia. Dan saya boleh tunjukkan satu bentuk atas dia. Dan juga satu bentuk bawah dia. Okey. Jadi tiga bentuk ni adalah bentuk orang kata basic dia lah. Ya. Ni bentuk minor pentatonic. Jadi bila kita cerita tentang minor pentatonic, dia punya root note dia akan diambil daripada note yang pertama ni lah. Okey, dah bentuk yang pertama ni. Bentuk pertama ni adalah penting untuk anda biasakan dan hafal ya. Okay, jadi saya tunjukkan. Ini bentuk pertama dalam pentatonic ni. Bentuk dia ya. Saya ajar dulu. Ini bentuk dia, tali pertama. Jadi tengok ya. Jadi yang bentuk pertama dia begini. Root note. Lepas tu root note. Nampak tu fret dia ya. Jadi yang bawah ni bentuk dia lain sikit. Tapi untuk tali yang kedua, ketiga dan keempat bentuknya sama. Tali yang kelima dan keenam bentuk dia ikut tali yang pertama tadi. Tukar. Tukar. Ini bentuk pertama Ini penting untuk kita tahu. Dan bentuk pentatonic nama dia. Okey, sama ada minor atau major, kita boleh gunakan dia nanti. Saya akan ajar bagaimana. Okey, dalam bentuk pertama ni, kita tengok kalau kita bermain free jam, ya, kita nak berlatih solo, kita cari lagu backing track yang katalah menggunakan chord bermula dengan chord dalam chord A minor, ya. Jadi kita boleh gunakan bentuk ni terus kerana root note pentatonic ni bila digunakan dalam lagu-lagu yang chord minor, kita akan ambil root note daripada sini. Katalah kita contoh kita ambil dalam lagu, backing track kata G minor, kita ambil lah daripada sini, mula daripada sini. Dia ambil yang G ni F sharp G. Kita main dalam bentuk ni. Kalau main lagu tu dalam backing track dia dalam A minor. Okey, ini bentuk asas dia ya. Okey, jadi dalam bentuk ni tadi, bila kita tadi cerita tentang A minor, jangan confuse ya. Jadi kalau kita nak jamming, tiba-tiba orang tu kita tengok, oh dia main lagu yang bermula dengan A major, katakan. Jadi dalam bentuk yang sama, kita akan ambil root note nak main, kalau kata lagu tu jamming dia dalam A major, bentuk yang sama ni tadi. Okey. Root note dia sekarang bukan ambil daripada jari, daripada bentuk petik yang pertama ni. Root note dia bila dalam major, bentuk yang sama, kita ambil root note dia bermula daripada sini. Jadi maknanya ni sekarang root note ni sudah jadi C. Perasan tak? A sharp, B. Lepas B dia tak ada sharp, tu masuk C kan.
Ini sudah jadi C. Jadi bentuk ni kalau orang main lagu dalam E major, kita tak boleh main solo dalam bentuk ni di sini. Dah lain dah. A minor boleh. Tapi kita akan ambil dalam bentuk major. Kita kena ambil root note dalam bentuk yang sama tu daripada sini. Jadi kita cari di mana dia punya A. Jadi bila kita main dengan orang yang bermain lagu yang menggunakan bermula chord A major, kita akan ambil A di sini. Dah, lepas tu kita cuma apply kan bentuk yang sama. Ya. Faham ya? Jadi kalau A major, kita boleh main dalam bentuk yang sama. Nanti kejap lagi saya akan tunjukkan lah macam mana aplikasi dia. Sekarang ni saya nak anda hafal bentuk-bentuknya. Okey, ni bentuk pertama tadi ya. Jadi kita ambil tadi balik. Memang saya nak ajar bentuk dia. Okey. Okey, jadi satu bentuk ke atas, ke belakang satu. Okey. Bentuknya, ingat tadi kita mula sini ya. Jadi kita ambil bentuk yang kat sini ke atas dia satu. Jadi bila kita nak main, nak cari dia punya note-note dia sebenarnya sama je. Kalau kita rajin cari satu-satu, kita tengoklah ni sebenarnya sama dengan ni. Ni G sama dengan ni. Kan kita main tadi. Tapi ini pun G juga. Jadi kita boleh main bentuk dia ke sini. Jadi bentuk dia kita naik ke atas. Kalau kita rajin mencari dia, dia akan jadi bentuk begini. Sama. Okey. Tapi yang ni dah lain sikit. Dua ni sama. Ni dua ni sama balik dengan dua tali atas. Okey, tadi yang bentuk tadi ni nak cari adik-beradik dia kat bawah pula. Kan dia macam ni tadi kan. Jadi daripada sini kita nak sambung dia, kita cuma cari sini. Sini, ni bentuknya. Ya. Ya, tunjuk dekat-dekat sikitlah. Okey, ni. Kerana ini adalah sambungan ni E dan E kan. Jadi ambil sini. Ingat tadi nah ni kita sambung kat sini. Ni tadi kita petik. Ni adalah sambungan ni sebenarnya. Jadi kita boleh ni bentuk dia akan jadi. Okey, ini dua ni sama. Kalau nak sambung lagi dia boleh. Asal bila kita main sini tadi E, ini adalah E juga. Nah, cuma satu oktav tinggi. Okey. Jadi sekarang ni saya cuba hafalkan bentuk-bentuk ni tadi, okey, daripada tali ni. Jadi saya nak tunjukkan bagaimana boleh diaplikasikan dalam A minor dulu ya. Kalau kita nak free jam berlatih solo pentatonic minor, okey, saya akan mainkan satu lagu dalam A minor. Alright. Jadi kita akan aplikasikan bentuk tadi untuk jamming dengan lagu background A minor ya. Jadi kita sambung. Saya nak tengok internet stabil ke tak. Okey. Ini sekarang kita berlatih dengan menggunakan lagu yang sama saya gunakan untuk berlatih dalam A minor punya scaling itu. Ni lagu samalah A minor juga. Jadi saya akan gunakan, ingat ya, bila gunakan bentuk pentatonic tadi, kita akan ambil root note dia daripada sini untuk minor ya. Jadi lagu ni A minor, saya akan ambil E dia daripada sini. Okey. Okey, dengar ya. Naik tinggi sikit.
belakang pula. Petik dia 2 tali dia pun boleh. Kan, adik-adik. Bend sikit. Slide kan dia sikit. Pelbagai kan teknik. Kan sebelum ni saya tunjuk sikit kan. Jadi sampai sedikit lah idea tentang bagaimana kita boleh gunakan bentuk pentatonik ni untuk bermain dengan lagu-lagu backing track dalam A minor, ya. Okey. Jadi seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana penggunaan bentuk yang sama, okey, tapi kita gunakan untuk bermain dalam lagu-lagu backing track ataupun lagu-lagu bermula dalam A major, ya. Okey, jadi sekarang saya nak tunjukkan bagaimana penggunaan bentuk tadi. Sekarang ni saya dah dapat cari lagu dalam backing track dalam A major, ya. Jadi jika kita bermain A major, ingat ya, root bila dalam chord major tu kita nak main dia main scaling, kita akan ambil root dia bermula dari sini. Maknanya kita bawa dia ke sini, kita main dia begini. Nah, jika kita tersilap bentuk tadi, kalau kita dalam lagu yang chord A major tu, kita terambil ke sini, susah nak dapat dan dia tak masuk lah, ya. Jadi kita ambil ke sini. Nampak, ya? Kita ambil bentuk major dia balik lah. Pentatonik major ni sebenarnya. Bawa dia ke depan lagi. Carilah membahanan. Apa dia punya oktav? Lagu ni panjang, lagu ni 6 minit lebih, tak nak buang masa lah. Jadi tu dia punya konsep dia lah. Sebenarnya bentuk yang satu bentuk ke bawah tadi tu, contohnya macam ni lah saya tunjukkan, ya. Tadi kita bermain dalam bentuk ni, ya. Ni bentuk minor pentatonik. Bila kita bawa dia ke bawah satu bentuk, dia akan jadi, kalau kita nak mula daripada sini pula, ini akan jadi bentuk major pentatonik.
bentuk meja pentatonik sebenarnya. Minor, major. Tapi apa makna minor major ni? Kalau sebut-sebut minor major kan pening pula kan? Bila kita bermain dalam bentuk minor, ini tadi, tu pasal bila main dalam root ni. Ini adalah bentuk minor. Minor maknanya bila kita main, ni jadi root dia, dia akan jadi A minor pentatonic. Kalau lagu tu kita main dengan lagu backing track yang bermula dengan G minor pentatonic kata ya, kita main kat sini pula. Tapi kita bila lagu tu bermain dalam G minor pentatonic katanya, okey. Kita bila kita nak kita tambah-tambahkan dia turun ke bawah lagi, bagi dia ada color sikit, mewarnakan dia sikit, orang kata. Kita bila kita main dalam bentuk yang tadi saya kata beranak dia tadi tu, ke bawah lagi. Ini sebenarnya adalah bentuk pentatonic major. Cuma saya tak nak, tadi memula saya tak nak ajar cara ni sebenarnya. Saya nanti takut memeningkan nak fikir minor major. Jadi senang kita cuma hafal benda bentuk ni je. Kita boleh cari lagi lah. Nak cari dia senang. Pasal kalau kita tengok, kita skip satu tali ni, tali nombor 1, tali nombor 3 ni, kita ambil 2 ni. 2 ni adalah oktav dia. Sama juga dengan tali ni. Tali nombor 2 dengan 4 ni, kalau kita ambil macam ni adalah oktav dia juga. Pasal kalau kita rajin-rajin, kita duduk, kita kira, kita tahu ni A. Jadi kita nak tahu ni asal dia oktav dia. Jadi kita cuba ingatlah E, A, D. Jadi bila D, dia ada D sharp, E tak ada sharp, dia ada F sharp, G sharp, A. Tu pasal sini. Begitu juga begini. Cuma yang ni ada lain sikit. Pasal kalau nak tahu kenapa, itu untuk anda berlatih, cari sendiri. Pasal bunyi ni dengan ni, dia bukannya selang 1, 2, tapi dia jadi 3. Itu awak ambil homework. Okey. Sama juga dengan ni. Ini semua awak ambil homework. Okey? Alright. Okey, jadi itu adalah bentuk pentatonic. Bagaimana pentatonic major dan minor boleh digunakan lah. Jadi ingat. Berlatih lah daripada atas ni ke bawah ke. Pada saya punya konsep bila saya belajar, dulu saya nak menyenangkan otak saya malas nak fikir pasal minor major. Saya cuma ingat dia punya bentuk saja. Okay. Jadi dengan root note dia. Jadi bentuk ni, kalau lagu tu main dalam minor, kita tengoklah. Kalau kata bentuk ni tadi, kita kalau G minor saya cuma ambil mula daripada sini. B minor, lagu tu dalam B minor kata, saya akan cari macam ni. Dan juga boleh pergi ke atas ke bawah lah. Cari je lah. Okay. Jadi kalau major pula, macam saya cakap tadi, kalau tiba-tiba orang main dalam C major, kan kita boleh ambil juga bentuk minor yang ni. Pasal kita boleh main dalam C, lagu tu C major katakan, kan? Jadi saya boleh lagi solo dalam ni. Pasal bentuknya, root dia dalam bentuk C major, bentuk pentatonic tadi, dia ambil dari sini. Tu cara saya menyenangkan otak saya lah, kan? Nak memikir. Ni ialah C. A sharp, B tak ada sharp, B dengan E tak ada sharp, dia tu masuk C. Jadi ini akan jadi bentuk scaling saya lah. Tapi dia memang bentuk lah sama je. Ke atas ke bawah daripada tu, bentuknya adalah sama. Okey, jadi saya rasa, saya harap kan apa yang saya cuba kongsikan ni anda faham.
Jika anda berminat dengan apa yang saya kongsikan ni, saya mohon sokongan daripada pihak anda. Okay, simple aja, like, subscribe dan share. Alright. Dan sehingga kita berjumpa lagi dalam kelas yang lain. Tak nak buang masa, cakap banyak. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum, okay, kepada semua umat Islam. Dan salam sejahtera kepada semua. Dan sehingga kita berjumpa lagi, ya. Okay, bye-bye.